Wallahu a'lam. Kitab kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaran. Maka jika tiada belanjanya, tiada sunat baginya, dan harus bagi orang yang merdeka dihimpunkan 4 orang, dan bagi sahaya 2 orang, dan tiada harus. Kita nak sambung, kita masih awal dalam bab nikah ni. Asal hukum nikah sunat. Sunat tu bagi ada orang ingin, dah ada belanja. Isu besar kita bicara itu dah sedikit uraian yang mungkin ada orang ramai tak faham, bahkan memang sangat ramai orang tak faham isu belanja hangus tu. Antara maksud belanja nafkah, antara maksud belanja ialah mas kahwin, antara maksud belanja untuk ada sunat kahwin ni selain pada keinginan. Maksud nafkah tu ialah pakaian ganti perempuan, lepas tu semua keperluan dia untuk masak, dapur, lagi keperluan dia untuk ke bilik tidur, tilam bantal, kapet, apa, toto apa seumpama tu, asal yang package ekonomi macam tu lah. Dan juga tempat masak dia, dapur. Juga satu lagi ada sebut itu, yang tu pun tertinggal sebut belakang, bab mandi dia, sabun, shampoo, tambah kita lah penyebab dia kena mandi wajib apa. Atas kita wajib sediakan nafkah untuk air, yang dengan sebab itu dia kena bersuci pasal atas tindakan kita. Nafkah tu kena tanggung. Jadi yang terdekat kita bicara ialah mengenai tuan yang belajar hangus, kahwin janda murah, bukan pasal second hand, tapi pasal ada benda dah ada benda-benda kita dah sebut sikit sebanyak tu. Memudahkan kita faham apa yang disyariat kat kita, supaya jangan kita ikut macam lembu cucuk hidung tapi tak erti-erti sebenarnya apa yang disyariatkan dengan istilah untuk tua dulu tu apa maksud yang sepatutnya disempurnakan daripada khas yang atas kita bicara ni. Bab belanja hangus tu, nak beli apa. Pasal ramai dalam bab penyelewengan berkahwinnya seseorang ni, selalunya mak bapak ini masalah. Apabila dia gunakan duit tu, tambah duit belanja-belanja yang disebut tu, dia bukan bagi pada anak perempuan dia, yang tu hak anak perempuan dia, tapi dema yang perhabiskan hak anak perempuan. Nama dia makan harta orang lain dengan cara batil. Pasal suami bagi tu, dia ada nafkah yang wajib suami beri pada hari pertama untuk tempat tidur, pakaian, dapur, bilik mandi. Sekali lagi sebut ulang tu, pasal jarang ada orang sebutnya tu kan? Jarang ada orang sebutnya tu. Jadi siapa yang ada keinginan, ada belanja macam ni, sunat kahwin. Sunat. Jadi kalau duit tak ada, makan pun mak bapak sara, tak usah duk buka buku fail lagi untuk kahwin tu. Tak usah buka fail lagi bab kahwin. Siapa? Belum masa dia. Lagipun buka lagi haru pula gaduh nak menikah, duit tak ada. Tapi nak menikah untuk minta mak bapak. Untuk kemahiran tak ada, minta mak bapak. Sampai kiamat nak kau gantung mak bapak kau. Tak ada. Siapa nak steady, kau kena kemahiran mengaji satu. Lepas tu takwa pun Allah Ta'ala tu satu, mesti itu kita punya maksud hidup lah. Lepas tu apa kemahiran yang ada untuk menyebabkan boleh dapat saran hidup untuk cari belanja tu.
kena belajar juga, ada sesuatu kemahiran yang perlu dicari. Kena ada. Sekalipun dalam bab komputer buat banner ke apa ke, mesti pandai. Ada sesuatu untuk, istilahnya dengan itu kita boleh bekerja untuk cari belanja. Mesti belanja. Tapi benda besar bukan tak belanja tu. Benda besar apa? Bagi dapat okay, dah kita asal iman tu lah. Tapi atas kita bicara tanggungjawab, nak kahwin, ni syarat dia. Jadi ada keinginan, ada belanja. Okey, cukup. Ulangan je sikit tu. Maka jika tiada belanja, nak kahwin berapa? 16,000. Allah, pengsan dengar. Macam mana? Duk simpan sebulan RM20, RM20. Kau simpan lah 6,000. Bila nak cukup? Macam mana pun boleh ke berbuat harga tinggi-tinggi? Ke depan memang ada sebut, kita sebut awal dah timbulkan persoalan tu. Dia hak wanita, hak pengantin perempuan. Belanja kita sebut tu, mas kahwin, belanja hangus dan belanja harian, itu hak isteri, hak pengantin perempuan. Dia punya hak. Jadi bila dia punya berhak, hak dia nak gugurkan ataupun tidak daripada suami yang kena selesaikan benda tu kat dia. Hak dia untuk dia nak minta supaya benda tu ditunaikan, ataupun dia nak bebaskan daripada bakal suami dia daripada sebarang tanggungan nafkah itu hak isteri. Satu, bapa sebagai wali, mak sebagai orang yang menasihati, kalau nak kahwin, katalah nak berbuah harga mahal-mahal, dengan sebab tu tak jadi orang jantan main Minang, macam mana? Jangan buat pasal macam tu, bahkan ujuk pada anak perempuan. Kau memang nak kahwin, bagi tu. Kalau murah-murah tak apa, janji kau ada suami je, tak apa, jalan. Lepas tu pandai-pandailah kami menyusun macam mana nak bina rumah baru. Okey, jalan. Bagi mudahkan je kahwin. Mudahkan je kahwin. Jadi jangan berbuah harga gila-gila sampai tak mampu milik. Itu kot bahasa kan. Kena ambil loan nak kahwin. Isi-isi borang loan apa ni? Personal loan untuk kahwin. Loan kahwin. Berapa? 25,000. Oh Allah. Kesiannya dengar. Okey. Asal saya nak sebut belanja tu untuk siapa? Saya ke sana tu pasal nak sebut belanja tu siapa punya, hak siapa. Nak sebut tu. Hak siapa? Satu atas belanja panjang umur tak kita jumpa ni. Tapi dalam kitab dia sebut ringkas lah. Misal, katalah suami dia ada ramai kenalan. Allahumma salli alaihi wasallam. Dan kenalan dia pula ramai kawan-kawan duk panggil, ajak pergi makan. Suami ni asalnya setiap hari dia kena ada nafkah yang dia kena tanggung bagi dekat isteri. Asal hukum banyak umur jumpa nanti khas bab tu. Orang kaya cara orang kaya, orang miskin cara orang miskin. Katalah dengan sebab ada kawan-kawan kenalan yang ramai ni, dia sering diajak makan berserta dengan isteri dia. Jadi bila dia panggil makan, dia ajak isteri dia makan tu, makan sedap-sedap, kurang-kurang pun 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang, contohlah kan. Bila dia suami bawa pergi isteri dia makan sekali, gugur makanan hari itu pasal suami dengan sebab ada orang belanja dia, isteri makan sekali, suami tak perlu bagi pembelanjaan pada isteri dah, pasal isteri dah makan hari itu dengan isteri ikut suami. Yang ada orang nak belanja suami, belanja dengan isteri sekali. Hari itunya belanja tu suami tak payah bagi lah. Pasal apa? Dah ada orang support untuk bagi pihak suami. Dia faham saya cakap apa? Dia ada bab detail sampai macam tu dalam bekah gini, satu. Memang kita kan tak biasa dengar, kita kata macam benda ni pelik asin aja, macam undang-undang orang lain aja. Mana mahu ni sebiji jelas lah dalam kitab, satu-satu
Tu yang saya berani sebut apa dia, nafkah bab ni siapa? Tak air jumpa dah satu-satu kat tu. Cuma baca matan macam mana? Nak nikah disebut apa? Jika ada nafkah. Betul ya? Saya tolong kembangkan tu. Satu ngaji, walaupun kitab ni pendek, saya tolong besarkan dia. Siap. Baik, jika tiada belanja, tiada sunat baginya. Tiada sunat, tiada apa? Tiada sunat kahwin. Pasal gugur satu. Belanja tak ada, ingin ada. Tak ada sunat kahwin. Apatah lagi nak jadi wajib, lagi tak ada. Bahkan tak kena gaya jadi haram. Macam apa? Dengan sebab kahwin jadi hutang banyak, hutang pula bank jadi riba. Jadi riba dengan sebab kahwin tu buat benda haram. Tak payah. Pasal belanja tak ada, jadi haram berkahwin. Dan antara haram tu pasal apa? Bukan pasal mahram apa, adik-beradik apa, tapi haram tu adalah dengan sebab bila berkahwin nanti dia akan buat benda haram, maka perkahwinan tu akan jadi haram. Tak mana dengan sebab dia berkahwin dia akan buat benda haram, dengan sebab berkahwin dia ambil loan kerjaan buat benda haram. Baik kisah kahwin lagi, cari jalan kemahiran dulu untuk boleh tak ambil loan. Contohlah saya sebut misal kan, pasal dengan sagi buat benda haram. Saya lalu dah bentuk hukum hakam macam tu. Jadi yang jadi sunat dengan dua syarat tu, jadi tak ada duit ada juta-juta tapi tak ada perasaan nak kahwin. Mak gaduh lah suruh kahwin contoh. Yang anak lelaki ni tak tahu je, saya nak jaga mak, saya tak nak kahwin. Saya nak jaga mak. Mak ni kata aku nak jumpa menantu, sebelum mati ni aku nak tengok kat menantu aku rupa macam mana. Mak yang gaduh nak kahwin, anak tak mahu, dah bagi kahwin pula. Macam mana? Menantu perempuan tu melenggu je. Anak lelaki dia buat tak tahu je, macam tak ada apa-apa, tak ada kawan, tak ada teringin dekat orang perempuan ni. Relax. Ada pun pergi berjalan ni, dekat tu lah. Ada dia buat apa-apa kan kau? Ada apa-apa pun. Contoh. Buat apa kahwin? Keinginan tak ada, belanja ada, duit juta-juta. Mak nak gaduh sikit menantu, tapi dia buat tak tahu. Habis mak suruh kahwin lah. Betul macam mana? Dia buat tak tahu kawan tu. Tak ada sunat nak cerita, tak ada sunat kahwin. Nak cerita hukum, jadi tak jadi lain hal. Kita nak cerita, tak ada tuntutan kahwin untuk orang yang macam tu. Satu mak bapak pun kena perasan juga, apa anak ni tengok selama keren ni, tak tahu yang nak kahwin. Salah lagi kahwin ni. Khasnya anak lelaki tu. Kalau anak perempuan, dia atas wali kan. Atas wali, ada wali dia. Pasal wali lah akan cari siapa nak dikahwinkan dengan anak dia. Anak dia tak nak pun, kalau bapa ada kuasa untuk mengkahwin dengan anak, dia akan kahwin kan lah. Macam tu sikit bahasanya. Tapi kalau disebab tuntutan orang lelaki, dia tak ada kehendak nak kahwin, susah bagi dia kahwin. Baik. Jadi tak sunat jika tiada belanja. Siap. Betul ada ke jadi hukum wajib? Sikit kalau sebab tu. Ada nikah buat jadi nikah wajib. Bila? Belanja ada, keinginan ada. Bahkan kalau tak kahwin boleh jadi zina. Wajib kahwin, bukan sunat lah. Wajib kahwin. Dan bila wajib kahwin, segerakanlah seberapa segera yang boleh. Pasal nak jadi masalah gedik-gedik sangat ni. Belanja ada, keinginan ada, pasangan pun ada, tak kira kau tak selesai jadi masalah. Wajib kahwin. Wajib kahwin. Itu yang tak kahwin lagi. Yang dah kahwin sama juga. Dah kahwin, lepas tu tak cukup, nak kahwin lagi, macam mana? Tak, belanja ada, kemampuan ada, keinginan ada. Kalau tak kahwin lagi jadi zina. Macam mana? Bukan saja wajib kahwin satu, wajib kahwin dua. Kalau tak kahwin lagi jadi zina. Belanja ada, keinginan memang ada, belanja pun ada. Macam mana? Kahwin. Apa hukum? Tak ada tahap jadi wajib. Saya buat misal lah tu. Misal. Tapi kalau
semangat ada, duit pun tak ada. Dia pun bini yang nafkah ke dia, anak-anak pun bini yang sama, tapi teringin nak kahwin lagi satu untuk bengap nama dia. Sikit. Ramai yang macam tu. Itu masalah dia. Kalau ikut sampai tahap tu, dia boleh jadi haram kahwin tu. Pasal dia atas kemampuan tak ada, tapi teringin nak kahwin. Dah bila kahwin, kemampuan tak ada, yang bela hak baru, alamak dia tinggalnya. Kan kacau. Yang tu yang merosakkan semua rekod-rekod orang-orang baik-baik ni. Bobi bahasa itu sikit kan. Okay, siap. Itu haram kahwin. Ada bab jadi makruh kahwin, wajib kahwin, ada jadi haram kahwin, wajib, sunat, haram, makruh. Ada hukum harus kahwin. Harus kahwin bila? Memang dia ada belanja nak kahwin dan keinginan tak kuat, kahwin. Tak kahwin minta apa, tak kahwin minta apa, harus kahwin. Kalau ada keinginan, sunat kahwin. Belanja pun ada, keinginan ada, takut nanti jatuh zina, wajib kahwin. Kan itu. Satu hukum tu berbeza tu di atas fenomena yang ada yang berbeza. Okey, sekali lalu hukum kahwin kita selesai itu. Asal hukum sebut hukum ni mengaji fiqh, dia akan biasanya ada golib 5 hukum ni dan dah telah dihurai dengan kaedah-kaedah taklifi. Kenapa jadi sunat, haram, makruh, harus, wajib. Kahwin asal sunat, dia akan jadi wajib kahwin, ada makruh kahwin, harus kahwin, sunat kahwin. Dia akan ada 5 hukum tu, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Boleh kata umum kitanya perbuatan atau ke bumi ni, umumnya 5 hukum ni dia terlibat. Cuma dia ada hukum asal, dah ada situasi tertentu, kena faham betul-betul tertib 5 hukum ni, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Lepas tu kita sebut ni kahwin, menyambil sikit. Vaksin apa hukum? Dia kata harus. Harus, tapi macam wajib aja. Siapa? Tak nak vaksin, tunjuk surat. Tak nak vaksin, mari jumpa pejabat. Tak nak vaksin, kena buang kerja. Tak nak vaksin, anda akan dipecat. Kata harus. Boleh? Faham saya sebut? Macam mana boleh jadi wajib ni? Kata dia kerajaan telah wajibkan. Mana berkeliling kata wajib? Tak ada lagi. Panjang tu nak cerita tu kan. Cuma macam mana pun, boleh ke dia nak wajibkan? Kena tengoklah masalah apa pasal pun nak wajib tak wajib. Pula tu memang betul ke dengan vaksin tu boleh menyebabkan jadi terhindar daripada penyakit, ataupun dengan sebab vaksin tu bagi orang ramai orang mati berbanding dengan orang yang mati dengan yang kena penyakit biasa, yang kena COVID dengan biasa berbanding dengan yang ni pergi injek terus mati, bahkan lagi cepat mati sebenarnya. Tak ada orang kena COVID lepas tu boom tumbang, tak ada. Tapi kena injek, berapa ramai orang injek tumbang. Tak ada orang jumpa kena COVID herok muka, tapi berapa orang yang kena injek herok muka. Berapa orang yang memang kena COVID sampai apa, ada sifat ciri-ciri yang tak elok apa, koma tu kan. Tapi berapa ramai yang bila kena cocok vaksin terpaksa ditidurkan mati. Jadi kalau masuk macam tu, vaksin bukan benda selamat. Memang belum dijamin selamat pun. Dia dalam proses ujian. Malaysia telah menyanggup untuk menerima rakyat dia sebagai bahan ujian. Saya tak terima walaupun saya rakyat Malaysia. Bagilah orang-orang kerajaan tu dulu. Orang yang sanggup terima tu. Dari segi kaedah pun, di atas dia terima, benda tu pula ada mudarat, bukan wajib atas kita untuk terima. Bahkan sepatutnya atas pemerintah, dia kena cerdik betul-betul lah. Kalau benda tu memang bawa mudarat besar, tambah pula jadi bahan ujian, jadi apa-apa esok dah tak boleh nak patah balik belakang, patutnya kena lebih bercermat dan berhati-hati untuk mengambil keputusan terhadap benda-benda yang penuh sensitiviti kan? Jadi masalah untuk sekian hari di belakang hari. Sikit sebut tu, nak cerita hukum wajib, sunat, haram, makruh, harus tu.
Satu, kita ngaji fiqh ni, kita punya perjalanan hukum akam esok jelas kan. Tapi orang kata, macam mana engkau ni kata reti sangat sembang kelain orang? Mana tak reti kelain? Kita belajar disiplin ilmu satu. Orang tak belajar, dia tak tahu disiplin ilmu. Selesai. Dan harus bagi orang merdeka dihimpunkan 4 orang. Orang lelaki mereka, dia boleh himpun isteri sekali dalam satu masa 4 orang. Apa hukum? Harus, bukan sunat. Bila harus maksudnya boleh, tak ada larangan dalam syarak. Cuma nak buat tak buat, soal ada duit ke? Rumah ada apa? Tanah punya mana? Mampu kerja ke? Ada pendapatan ke? Cuma isteri rela ke? Itu tak syarat. Itu syarat. Pasal bila ada keharusan yang boleh dibenarkan, syarak dah benarkan, tak perlu pada kerelaan isteri. Isteri walaupun tak rela, syarak bagi isteri kena merelakan diri. Kalau isteri tak rela apa, ada masalah hasad dengki, kau dosa besar situ. Siapa suruh kau tak nak bagi pada orang yang Allah pun beri keharusan untuk dia boleh buat muamalah tu, atau kata boleh berkahwin lebih daripada seorang ni. Habis-habis manusia biasa ni tak setuju untuk suami dia, sedangkan kelayakan ada, dan dia membatalkan hukum boleh berkahwin lebih daripada seorang tu. Yang buat pasal tu sudah berdosa besar tu. Pasal istilahnya kita menghalang seseorang membuat satu perkara yang memang perkara tu diharuskan dalam syarak padanya. Apatah lagi yang halang tu isteri, dia halang suami, sedangkan suami memang baik, ada kemampuan, isteri salah suami. Isteri tu nama dia nusyus, derhaka, dosa besar, pasal menghalang membuat benda yang dibenar dan disyariatkan kepada suami. Tambah pula dengan sebab tu terasa hati suami, kecil hati suami, berdosa besar isteri yang tak membenarkan suami yang sepatutnya boleh berkahwin untuk dia berkahwin. Berdosa besar isteri dia, ingat eloknya. Dan jangan tak tahu juga, berdosa besar juga suami yang tak ada kemampuan untuk berkahwin, tapi dia kahwin dengan sebab tu dia telah tak beri nafkah pada isteri dia yang lama pasal kahwin baru. Berdosa besar suami yang pergi kahwin tu. Dua-dua kena balun. Pasal dua-dua bengong. Mula suami bengong pun kena balun, mula bini bengong pun kena balun juga. Jangan, mesti adil lah, benda yang sepatutnya kena balun memang kena balun lah. Jangan nak balun sebelah pihak je. Belah suami pun ada yang bengong, belah perempuan pun ada yang bengong. Bila bengong dua-dua, mesti yang tak betul mesti dibetulkan. Itu kaedah kita belajar. Yang tak betul mesti dibetulkan. Kalau benda betul, biarlah. Dalam isu kata boleh harus berkahwin lebih pada seorang ni, saya masa duduk bukan Datuk, duduk Pondok Patih tu, arwah Tok Guru hidup lagi. Pernah ada satu orang ni, suami dia nak kahwin seorang lagi. Suami dia banyak, orang baik, bagus, nak kahwin. Untuk isteri tak suka lah, suami nak kahwin baru, mana mahu isteri tak suka. Pergi jumpa Tok Guru, buat apa? Bagi duit. Agak-agak saya nak cerita apa? Minta Tok Guru sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang mayat? Sembahyang hajat lah. Buat apa sembahyang hajat apa? Sembahyang hajat jangan bagi suami ni kahwin. Jumpa Tok Guru, kata Tok Guru, kenapa? Pasal apa ni? Inilah saya ni ada masalah ni, suami ni. Suami mu ada duit kah? Duit ada, dia senang memang, dia orang baik, dia sembahyang gini. Oh tu dia nak menikah, dia zina kah? Tak deh. Oh tu, perempuan tu pun molek ke? Perempuan tu pun molek, bagus gini. Tapi hati saya tak suka, dia tak minta izin saya, betul dia cerita dia nak kahwin. Jadi saya nak bagi duit ni, minta sembahyang hajat, minta izin, minta Tok Guru baca Yasin dengan budak-budak pondok, minta hajat supaya jangan bagi suami saya kahwin. Tuan-tuan tahu Tok Guru kata apa? Ni Allah Ta'ala pun bagi.
Dia pun mampu. Dia pun orang molek. Waktu nak bagi hajat pergi buat benda-benda yang Allah Ta'ala kata boleh. Berdosa besar. Tak boleh. Kelik. Dia suruh kelik itu lah. Mau kelik Siapa? Gila minta semayang hajat benda-benda yang syariat bagi, kita kata jangan bagi. Gila nak apa? Boleh faham saya tak? Benda yang boleh kita pergi minta, kata jangan bagi buat. Namun dia kata sekali lagi dengar, namun nak apa mu? Kan? Tutup guru dia pandai, dia kerti. Dia taklah jadi babi sondoi, bagi duit, tak apa aku semayang hajat, hantar hanya kahwin. Janji aku dapat duit, tak ada pasal. Dia akan tengok dari sudut tu. Benda yang dia boleh memang semayang hajat, dibenarkan semayang hajat lah, minta lah hajat tu. Ni memang hajat tapi hajat hang tu, hangnya keinginan tu, kalau bahasa hulu, keinginanmu tu tak tepat dengan syarat, tak ikut SOP. Tok lakimu boleh kahwin, dia apa keinginan, kamu dia bagi duit tak? Bagi. Anak-anak semua dia tengok molek tak? Molek. Oh tu, tapi saya tak suka. Mu tak suka, Allah Ta'ala bui. Takkan nak suruh aku semayang hajat, nak bagi gagal benda yang benda syariat bagi. Oh, ingat, elok-elok je tu. Jadi tidakkan mesti betul. Pasal syariat kata apa? Harus. Satu, apa hukum poligami? Harus, bukan wajib, bukan sunat. Tapi apa hukum kahwin? Sunat. Hukum asal jangan silap tukar. Saya ada sebut dah itu kan. Apa hukum sembahyang? Walaupun saya tak tanya sembahyang duha ke apa kan. Hukum asal mesti sebut betul. Apa hukum poligami? Harus. Monogami? Harus juga. Tapi apa hukum kahwin? Sunat. Apa hukum cerai? Memang bukan sunat. Betul kan? Itu yang tak jawab sunat tu kan. Apa hukum cerai? Sunat, tak wajib. Tapi ada tak tempat yang sunat? Memang ada. Tapi apa hukum cerai? Makruh. Ada tempat yang diharam. Pasal ada larangan tu. Larangan bercerai dengan tak ada pasal. Jadi ada larangan makruh bercerai. Bercerai suami isteri je lah. Ada tempat jadi sunat, ada tempat jadi wajib. Hukum-hukum yang datang kemudian tu apa? Tapi hukum asal tu mesti disebut betul. Apa hukum ramai anak? Tak bisa belajar, aku nak jawab semua tak kerti. Apa hukum anak ramai? Anak ramai bagus tak? Sunat. Sunat dia. Itu apa hukum pakai perancang? Panjang cerita ya tu. Tapi nak cerita hukum asal tu mesti dipaham bagi betul. Dia kata kita nak bertindak mesti ikut hukum syarak. Kalau ikut nafsu kita, mesti ikut hukum syarak. Kita mengaji ni pun pasal kita tauhid ada satu sudut, dah faham tauhid lagi, nak faham apa ni? Nak faham hukum syarak. Sama ada buat ibadat dia, buat muamalat dia ni, munakahat dia ni mesti ikut patuh syarak. Okay, dah. Baik. Jadi kalau orang merdeka, dia boleh himpun 4 isteri. Ada bab detail jumpa nanti banyak umur insya-Allah. Jadi siapa nak kahwin lebih daripada seorang, satu nisbah tanggungan apa? Dia juga mesti pada dia ada ilmu untuk menggilir tak nafkah. Satu hal kewajipan nafkah, dia kena tahu macam mana cara-cara menggilir isteri mengikut kaedah syarak, kaifiat yang paling afdal ditunjuk oleh ulama macam mana. Dan kalau dia kena faham nisbah menggilir itu macam mana yang nama istilah ni berat sebelah dengan isteri. Apa dia? Apa dia? Panjang umur je. Nanti saya sebut panjang sangat kan. Tapi nak kata apa? Nak kahwin lebih pada seorang, ilmu nak kahwin mesti ada. Jangan kahwin lebih pada seorang tapi tanya-tanya gilir pun tak faham. Dia tak faham apa benda ni yang kena gilir. Sikit situ sekali lalu.
Dan bagi sahaya 2 orang boleh, harus bagi orang lelaki, tapi dia bukan orang merdeka, dia hamba. Dia maksimum boleh ada 2 isteri saja. Siap. Ada hukum yang dia tak sebut sini. Apa dia? Orang lelaki yang merdeka, dia boleh ada isteri 4. Kalau dia nak lebih, memang tak boleh lebih atas nama isteri lebih pada 4. Tak boleh. Kalau nak lebih, bukan atas jalan isteri, tapi kaedah dia hamba. Hamba boleh lebih daripada, bukan lebih, hamba tak ada limit, tapi hamba lah, bukan amah orang gaji kan, hamba. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ni syariat kita. Tapi bab hamba ni, zaman ni tak ada hamba tu apa, satu hal lah. Tapi nak sebut antara hukum yang harus dan dibenarkan dalam syarak, kalau orang lelaki selain pada isteri dia 4, kalau ada dah 4 sekalipun, kalau dia ada kemampuan harta untuk beli hamba, dia hamba pula, dia beli hamba perempuan, harus untuk dia pakai hamba tu macam mana dia pakai isteri. Cuma hamba, dia tak dapat hukum gilir macam mana isteri, tapi hamba dia boleh pakai macam isteri dengan rukun dan syarat yang tertentu. Dia ada rukun syarat dia, istibra' lah, apa, dapat anak hukum macam mana. Dia ada perundangan dalam undang-undang kita, syariat kita, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Nak kata kalau dengan isteri dia paling maksimum 4. Adapun kalau ada kemampuan untuk miliki hamba, dia boleh beli hamba dan dia boleh pakai hamba unlimited. Selagi ada harta dia boleh beli, selagi dia mampu untuk pakai, harus untuk dia pakai. Cuma dengan sebab dia pakai dapat anak-anak apa, ada rukun dan syarat, perbincangan panjang dalam bab tu, dalam bab sistem perhambaan Islam. Yang dalam Islam sistem hamba ni macam mana disiplin dia, pasal hukum ni nanti yang memang akan dipakai bila turun Nabi Isa ni. Nabi Isa akan turun bunuh Dajjal. Tak ada dah kafir, orang lelaki kafir zimmi yang akan ada dalam kerajaan Islam. Semua wanita yang kafir, yang suami dia kafir, suami dia semua kena bunuh. Yang anak perempuan, semua isteri-isteri dia dan anak-anak dia yang belum balik, semua akan jadi tawanan orang Islam yang diketuai oleh Nabi Isa pada masa tu, bila Nabi Isa bunuh Dajjal. Jadi hukum hamba tu akan dipakai pada masa tu. Bayang tengok, seluruh orang kafir dalam dunia, orang lelaki balik, orang kafir semua akan dibunuh. Dia takkan ada yang kafir zimmi. Yang tinggal siapa? Yang tinggal orang perempuan yang kafir dan anak-anak dia yang belum balik, semua tu jadi tawanan orang Islam. Pemerintah masa tu siapa? Nabi Isa. Kalau ada panjang umur lah esok, Cik Dollah berapa hamba dapat tak tahu lah. Salah seorang panglima perang pula tu. Saja gitu buat lawak gitu sikit lah kan. Dengar tu dia cerah mata sikit, tak ada lah ngantuk tidur. Sikit buat misal lagi faham tu. Baik, kalau hamba dia boleh ada isteri 2 orang je. Betul, boleh ke dia ada hamba pula? Dah dia buat hamba, dia nak beli hamba macam mana? Mana ada duit dia nak ada hamba kan? Tu satu hal lah. Okay. Dan tiada harus orang merdeka berkahwin dengan sahaya perempuan orang, okay, melainkan jika lemah daripada isi kahwin orang merdeka, lagi takut akan zina, lagi ketiadaan perempuan yang patut di bawahnya mengambil kesukaannya, lagi jika ada sahaya itu Islam, maka sahlah dengan diperoleh segala syarat yang tempat ia berkahwin dengan sahaya orang. Okey. Yang ni dia nak sebut hukum orang lelaki merdeka kahwin hamba orang, bukan hamba dia. Kalau
Kalau orang lelaki dia beli hamba, tu hamba dia pakai, itu bukan kahwin dengan hamba, itu bukan nikah dengan hamba. Tu hamba memang halal untuk dia dengan rukun dan syarat, antaranya istibra' tu. Dia boleh pakai hamba dia. Okey, siap. Adapun orang lelaki merdeka, dia tak ada hamba tapi dia nak kahwin. Kahwin orang merdeka harga juta-juta mas kahwin dia. Yang murah-murah ni hanya ada hamba orang. Haram dan tak sah orang lelaki merdeka kahwin dengan hamba orang melainkan dengan syarat. Boleh? Faham? Hukum nak cerita apa ni? Hamba orang, maksudnya katalah contoh kita orang lelaki, duit tak ada nak kahwin orang merdeka, pasal orang merdeka semua belanja mahal-mahal. Yang ada murah macam mana? Hamba je. Hamba pun bukan beli, hamba orang. Boleh pun kahwin aja. Nak beli tak mampu, hamba orang mahal juga. Kahwin orang merdeka pun mahal. Jadi tempat untuk lepaskan keinginan ni hanya dengan kahwin hamba orang. Haram kahwin hamba orang melainkan dengan disebut ni ada 4 syarat. Boleh? Faham? Nak sebut apa? Boleh? Kalau kita nak kahwin, harga mas kahwin mahal, tapi duit ada, boleh beli hamba. Dan hamba ni pun memang hamba yang sah dalam syarat untuk jadi hamba lah. Kita boleh beli, tak payah kahwin lah, beli hamba, pakai hamba. Itu yang boleh. Itu yang boleh. Itu tak ada syarat apa-apa, tapi beli hamba lah. Tapi mesti hamba yang memang hamba betul lah. Kalau orang tanya macam mana nak dapat hamba, hamba dalam kaedah syarak kita tak akan boleh dapat melainkan mesti melalui peperangan. Peperangan orang Islam dengan kafir. Yang orang Islam bila lawan kafir, orang kafir telah dapat ditawan, bersama tawanan itu ada isteri dia. Tambah pula orang kafir itu dah dibunuh, ada orang perempuan isteri dia, ada anak-anak dia yang belum balik, semua tu hukum tawanan Islam. Dia kata jadi ghanimah harta orang Islam. Itu ialah jalan untuk boleh ada sistem perambaan. Hamba mesti melalui proses tu. Hamba bukan macam kita pergi Afrika, tangkap 50 orang, bawa balik Malaysia, jual, buat hamba. Itu tak boleh. Ataupun hamba ni buat macam cerita Piramli tu, buat perjanjian, kalau anda marah, anda akan dijual. Tak boleh. Itu tak boleh. Itu cerita Piramli, itu cerita lawak tu. Okey, yang tu kot sekali lalu kan. Jadi apa hukum kahwin dengan perempuan hamba orang? Okey. Buat tak buat satu hal. Kita baca kitab fiqh ni nak belajar prosedur hukum. Tu. Itu disebut tiada harus. Bahasa kitab tiada harus maksudnya haram. Dalam kitab fiqh kalau disebut la yajuzu, tu bahasa Arab dia. Bahasa orang putih, bahasa Melayu putih. Bahasa Melayu dia tiada harus. Tiada harus. Apa maksud tiada harus? Yahrumu. Haram orang merdeka kahwin dengan sahaya perempuan orang melainkan, okey, syarat pertama. Yang ni baru boleh. Syarat satu, jika lemah daripada isi kahwin orang merdeka. Orang merdeka ada, tapi tak boleh nak bayar mas kahwin. Berapa nak kahwin, nak minang, berapa? 4 bilion. Mampus je duit. Mati hidup balik 4 kali pun tak dapat lagi 4 bilion. Macam mana nak kahwin dengan orang merdeka? Terlalu mahal. Satu. Yang kedua, lagi takut akan zina. Quran ada isyarat zalika liman khasyal anata minkum. Orang dengan sebab dia tak kahwin nanti jatuh zina. 2. Lagi, ketiadaan perempuan yang patut di bawahnya untuk mengambil kesukaannya. Apa maksudnya? Dia tidak ada kemampuan untuk beli hamba, dengan hamba dia beli, dia boleh pakai hamba. Nanti tak ada tu. Maksudnya orang merdeka pun dia tak boleh kahwin pasal mahal. Kalau tak kahwin nanti jadi zina. 2. Lepas tu duit pun tak ada untuk beli hamba. Hamba tu nanti dia beli, dia boleh pakai hamba tu. Yang tu pun tak ada. Boleh?
Faham? Ataupun duit ada tapi hamba tak ada. Hamba tak ada. Hamba memang tak dijual. Kalau nak kena beli, kena kahwin dengan hamba orang. Hamba jual tak ada. Jadi tak ada orang perempuan yang tempat dia nak ambil seronok tu, yang jalan halal, yang dia beli, dia nak pakai, tak ada. Satu saya dah bagi hurai sekali lalu bab tu. 3 lagi, jika ada sahaya tu Islam. Syarat pula hamba tu Islam. Hamba orang yang kita nak kahwin tu dia Islam. Kalau memang hamba tu daripada peperangan dengan orang kafir, tawan, memang isteri, hamba tu masih kafir, dia pun tak masuk Islam lagi, dia kafir, hamba orang, kita nak kahwin dengan hamba tu tak boleh pasal dia kafir lagi. Mesti hamba tu Islam. Jadi kalau ada 4 syarat ni, apa dia? Memang tak mampu mas kahwin orang mereka, takut zina, tak ada hamba yang boleh dibeli untuk dia nak pakai, dan syarat dia mesti hamba tu Islam. Bila cukup syarat ni, maka sahlah dengan diperoleh segala syarat yang 4 tu. 4 bukan 4. Syarat yang 4 tu barulah dia berkahwin, boleh berkahwin dengan sahaya orang. Siap. Dah boleh kahwin dengan hamba. Itu hukum kahwin hamba. Itu hukum kahwin hamba. Adapun beli hamba, saya sebut sekali lalu. Pasal hamba dalam kaedah kita dalam syarak, dia ada sistem perhambaan sekali lalu saya sebut melalui peperangan apa tu, dapat tawanan orang kafir tu. Dan hamba kalau dalam milik kita beli dengan rukun dan syarat dia, ada istibra' apa, harus untuk orang lelaki pakai hamba perempuan dia. Dan kalau dapat anak, sah anak tu bin kita, anak tu merdeka, tapi mak dia hamba. Dia ada hukum peraturan bab hamba tu panjang, jumpa tu ujung kitab, nak habis kitab nanti baru dia cerita bab hamba. Status orang perempuan, hamba perempuan kita beli, kita tu orang lelaki lah, dia beli, dia pakai, dapat anak tu mereka, mak tu hamba, mak tu nama dia Ummul Walad. Yang ni lah isyarat dalam hadis Nabi SAW, akhir zaman, tanda kiamat ialah antalidal amatu rabataha. Hamba perempuan dia akan lahirkan tuan dia. Apa maksud? Hamba nanti ramai, orang lelaki ni akan ada hamba ramai, lepas tu dia akan pakai hamba dia macam mana dia pakai isteri, pasal harus pakai, dan dengan hamba dia pakai tu dapat anak tu mereka, tapi mak tu status hamba. Antara alamat kiamat macam tu. Apa maksud? Dia akan ada peperangan, orang Islam dan orang kafir. Orang Islam menang dalam peperangan tu, orang kafir nanti banyak yang orang perempuan jadi tawanan, semua jadi tawanan orang Islam. Orang Islam akan milik hamba tu, orang Islam akan pakai hamba tu, duduk dalam kerajaan Islam, dapat anak tu mereka, tapi mak dia hamba. Zaman bila tu? Jadi antara alamat kiamat adalah turun Nabi Isa bunuh Dajjal. Itulah maksud hadis tu. Ya. Kalau hamba tu hamba kita sendiri tapi tak Islam. Bagi Islam dulu Bagi Islam dulu ajarlah dia Islam, dia mengucap pakai. Jadi kalau tak Islam, pasal syarat dia Islam, syarat dia Islam walaupun hamba sendiri. Bila hamba sendiri syarat dia Islam, mungkin dalam agihan tu dapat kat kita hamba yang tak Islam, perempuan tu tak Islam, Islamkanlah dia dulu. Okey, rasa saya jawab soalan tu. Selesai. Itu bab kahwin hamba. Dan hukum memandang. Yang ni nak masuk bab lain. Pasal nak kahwin antaranya mesti nak tengok dulu kan nak kahwin kan. Apa hukum boleh pandang perempuan? Asal hukum pandang perempuan yang bukan mahram haram. Ulama kita bagi hukum pandang ni senang je.
Nak tengok dalam dunia ni, kau tengoklah apa pun, melainkan ghairu mahram. Kau nak tengok matahari, kau nak tengok bulan, kau nak tengok KLCC, pergilah tengok. Kau nak tengok apa pun dalam dunia, tengoklah. Jangan tengok ghairu mahram. Apa benda ghairu mahram ni? Baik orang perempuan tengok orang lelaki yang ghairu mahram, baik orang lelaki tengok orang perempuan yang ghairu mahram. Kau nak tengok bapak kau nak tengok mak kau nak tengok adik-beradik kau tengoklah adik-beradik kau, mak kau. Tapi jangan tengok ghairu mahram. Macam tu lah bahasa mudahnya. Habis tu, untuk nak kahwin, macam mana boleh tengok ke? Nak atas maksud nak kahwin, baru boleh tengok. Tu coming soon lah. Nak sebut hari ni, cukup tak ada kot. Dia panjang melirik, tapi cukup lulus itu. Nak rasa nak berhenti. Jadi kita sambung dengan hari itu tu, lanjutan sikit mengenai hukum kahwin. Waktu masalah ada hukum poligami apa tu, nak faham ada keharusan boleh kahwin lebih daripada seorang. Nisbah hamba boleh kahwin 2 orang perempuan, hamba pakai boleh tak ada limit, dan kalau tak ada orang merdeka, orang lelaki merdeka haram berkahwin dengan hamba, melainkan jika ada 4 syarat ni baru boleh orang merdeka kahwin dengan hamba. Cuma dalam kitab kita baca ni dia tak cerita kenapa pula tak bagi kahwin dengan hamba melainkan dengan 4 syarat ni. Pasal dia ada kesusahan besar bila kahwin dengan hamba orang. Ini masalah dia. Kita kahwin dengan hamba orang tu dia ada hamba, kita kahwin dengan hamba dia, untuk macam mana? Nafkah kita kena bagi. Memang kita je lah boleh pakai perempuan tu pasal dia isteri kita, tuan dia tak boleh pakai dah. Tapi bila siang dah dia hamba orang, dia masih milik kawan tu. Kerja apa, nak kena berkebun apa masak apa, basuh kain, dia kena kerja dekat orang tu pasal tu hamba dia. Kita boleh pakai bini malam je lah. Tentu dia punya satu bala dia. Lagi, bila kita kahwin dengan hamba tu, kita pakai dapat anak. Anak tu anak kita. Bini kita, nafkah kena bagi. Tapi bini kita tu hamba orang. Bila hamba orang, itu harta dia. Bila dapat anak, memang anak kita, tapi harta siapa? Harta orang. Bila dapat anak, bila harta orang, anak tu apa hukum? Anak tu hukum hamba. Macam mana nak bagi mereka? Kita kena bayar anak tu untuk bagi mereka anak kita tu. Tu dia ada leceh dia tu. Ada huraian nantilah ke depan tu. Tapi kitab kita ni kecil dah, dia sebut takat tu je lah. Dia ada leceh dia tu. Satu, syariat bagi hukum ketat, tak boleh berkahwin dengan hamba orang melainkan dengan ada 4 syarat. Lagi bagus macam mana? Ada jual hamba, pergi beli, kalau dia kafir, Islam dengan dia, lepas tu pakai. Cuma yang tu dah sebut hamba-hamba ni, zaman kita tak ada hamba-hamba tu lah. Sikit untuk ujung ni, cerita mengenai hikmah kenapa tak diberi kahwin dengan hamba melainkan dengan 4 syarat ni. Pasal dia ada bahana besar di belakang. Dari sudut anak tu, kalau kita dapat melalui berkahwin dengan hamba, anak tu adalah hamba milik tuan bagi isteri kita tu. Pasal isteri kita tu pun tuan dia tu adalah tuan isteri kita. Anak daripada isteri kita yang memang anak kita pun adalah milik tuan tu. Tu kacau. Jadi kalau kita tak tebus apa, macam mana? Milik tuan lah. Kita merdeka, bini hamba, anak hamba. Alamak, leceh lah. Amak, dia ada leceh tu. Satu, tak boleh kahwin melainkan dengan 4 syarat tu. Kalau orang kalau kita beli hamba kita,
Kamu kita tu orang lelaki lah, dia pakai dapat anak, anak tu mereka, mak tu nama Ummu Walad. Tapi kalau kita kahwin dengan hamba orang, anak tu milik orang, bukan milik kita. Pasal isteri tu milik orang. Isteri tu milik kita, kita pakai anak mereka. Tapi kalau isteri tu milik orang, kita pakai dapat anak, anak tu hamba orang. Oh. Ya, anak tu tak hamba juga, dia tak dapat taraf mereka. Kalau anak mereka, kita kena bayar kat tuan tu. Barulah anak yang kita punya melalui hamba yang kita kahwin dengan hamba dia tu, baru anak kita tu jadi mereka. Tu bahana dia. Satu ketat undang-undang nak kahwin dengan hamba. Beli, dengan kita beli tu maksudnya kita tebus lah. Kalau ikut kaedah dengan beli tu mereka siap lah. Pasal takkan ada bapa yang boleh memilih anak yang anak tu jadi hamba dia. Tak ada boleh jadi gitu. Pasal asal memang anak dia asalnya milik orang, betul dia nak bagi mereka, dia beli, katalah dia jual harga misalnya 500,000, dia pun beli dengan beli je mereka, otomatik mereka. Okey, siap. Wallahu a'lam. Ada soalan? Untuk kadang ngaji bab nikah ingat senang je tak? Ada berpindah kepala je. Ingat kan ngaji nikah ni seronok senyum je. Kalau kursus pejabat agama, kursus nikah, mampu tak ajar ni. Pasal apa? Dia bukan ajar benda macam ni, buat sakit kepala je. Kahwin dengan hamba lah gini. Ni ada. Dia cerita hak biasa je pun tak ada cerita penuh. Lawak je banyak, gelak-gelak je. Tamah nak cerita hukum macam ni. Tapi kita berbicara ni, hukum hakam yang sebut dalam kitab. Walaupun kitab nipis macam ni je. Senipis macam ni pun dah cerita satu hukum hakam pernikahan dalam kaedah syarak kita macam mana. Hamba ni daripada golongan perempuan sajalah. Yang perempuan yang memang perempuan tawanan dalam perang, memang perempuan lah tu. Antara, jadi asal soalan, boleh ke yang jadi hamba ni semua ni yang lelaki? Boleh. Kalau yang ditawan tu kanak-kanak lelaki, nanti bila dia besar dia lelaki lah. Cuma masa dia ditawan tu dia lelaki. Okey, itu zaman Nabi Isa. Sekarang ni sebelum Nabi Isa ada ni, kalau kita kahwin, kalau kita perang dengan orang kafir, kita kerajaan Islam, memang kerajaan kafir, yang ditawan tu, yang ditawan dengan orang perempuan sah lah, ini hamba. Yang anak-anak yang ditawan pun hamba. Orang lelaki askar tentera yang ditawan tu, cuma askar lelaki yang ditawan, dia di atas pilihan pemerintah, khalifah. Nak buat keputusan apa? Adakah tawanan ni dibunuh? Yang lelaki tu, askar tu, adakah ditebus ataupun dimerdekakan, dibebaskan begitu saja untuk menunjukkan baiknya akhlak orang Islam, ataupun dijadikan hamba? Yang tu di atas keputusan khalifah. Khalifah akan memutuskan dia. Jadi sebelum zaman Nabi Isa, zaman kita lah ni, orang lelaki yang ditawan dalam peperangan daripada orang kafir, status dia tu terpulang pada khalifah. Khalifah yang akan membuat keputusan ke atas orang kafir yang ditawan dalam peperangan. Jadi adakah orang kafir yang lelaki tu boleh jadi hamba juga? Tengok yang ditawan tu macam mana. Kalau yang ni jenis kaki bunuh orang, lagi bubuh dalam rumah orang Islam, dia rembatnya orang Islam, mampus tuan dia, baik bunuh dulu sebelum dia bunuh orang Islam. Boleh, faham? Tapi kalau tengok dia ni memang orang tentera kafir, dia sebenarnya nak Islam, tapi dah duduk negeri orang kafir, dia tak tahu orang Islam macam mana. Bila jadi tawanan orang Islam, dia kata baiknya orang Islam, dan kita bunuh dia buat apa? Baik kita jadikan hamba. Tengok jadi hamba pula, potensi baik pula, jadi soleh pula tu, beriman pula tu, macam mana? Mereka kan dia.
Satu, dia di atas budi bicara khalifah. Satu, untuk tengok status dia. Dan kalau kata dijadikan hamba sekalipun, hukum hamba tu lah. Hamba tu sabit. Macam mana pun atas soalan, boleh tak ada orang lelaki tu, nak sebut asal dalam tu. Jadi antara orang lelaki ni, kanak-kanak yang masa ditawan tu, dia lelaki, yang dia lelaki. Kalau zaman Nabi Isa tu, yang lelaki yang ditawan memang tak ada. Pasal takkan ada lelaki baligh yang jadi kafir zimmi pada zaman Nabi Isa. Tak ada. Zaman sekarang ada. Jadi yang lelaki yang ditawan, yang zaman lah ni, dia di atas ketentuan keputusan khalifah untuk status dia jadi lega dia. Yang tu boleh ada keharusan untuk lelaki itu boleh jadi hamba. Itu ada. Okey. Soal tu pelajaran tu, belajar sama jual kitab tu lama tu nak mengaji tu. Tu yang saya punya style mengajar ni, apa benda faham tu saya cerita, boleh telan-telan lah. Tak faham punya pasal kau dengar je lah. Ustaz nak faham tu ujung kitab tu, bab hamba, bab tawan perang apa. Tapi kita belajar awal-awal dah jumpa bab nikah, jumpa dah. Okey. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.